Okey, sekarang kita masih berada dalam subtopik momentum 2.5. Cuma kita masuk bahagian kedua iaitu prinsip keabadian momentum. So dalam video ni, kita akan tengok bahagian pengiraan. So dia ada bahagian ayat, bahagian esei kan. So yang ni kita buat pengiraan dia dulu. Okey, definisi dan juga pengiraan menggunakan rumus lah. Okey, jadi kita tengok dulu. Pertama, definisi untuk prinsip keabadian momentum. So prinsip keabadian momentum ataupun principle of conservation of momentum cakap perkataan abadi tu. Abadi tu maksudnya kekal kan. Jadi jumlah momentum dalam pelanggaran. Jumlah momentum dalam pelanggaran kekal. Jika tidak ada daya luar bertindak ke atas objek. So maksudnya dalam momentum tu, katakanlah ada dua objek. Okay, dua objek ni diorang berlanggar. Sebelum pelanggaran, kita tambah diorang punya momentum 10. Contoh, selepas berlanggar, tak kisahlah diorang bergerak sama-sama ke macam mana ke, total dia still 10. Okay, ingat tau, bukan momentum individu yang sama. Maksudnya contoh, katakanlah momentum ni 5, momentum ni 5. Total 10 kan? Dia tak semestinya 5 dan 5 juga. Tak semestinya. Boleh jadi 4 dan 6. Yang penting before dan after total yang sama. Jumlah yang sama, bukan individu tu yang sama. Okay, jadi point dia adalah jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Jadi dari situ kita akan dapat dia punya persamaan ni. Okay, so persamaan ni nampak macam panjang. Tapi dia sebenarnya sangat senang nak ingat. Sebab okay, ingat momentum adalah P sama dengan MV kan. So U ni adalah halaju awal. So U ni dan U1 dan U2 ni halaju awal. Okey, jadi M1 adalah jisim objek pertama. M2 objek kedua. Jadi M1U1 ni sebenarnya momentum untuk objek pertama sebelum pelanggaran. M2U2 adalah momentum untuk objek kedua sebelum pelanggaran. M1V1 adalah momentum objek pertama selepas pelanggaran. M2V2 pun momentum objek kedua selepas pelanggaran. Jadi nampak total sebelum sama dengan total selepas. Okay, jadi kita try lah macam mana nak buat pengiraan berdasarkan situasi. Okay, so contoh soalan kita boleh tengok dekat sini. Okay, kat atas ni dah ada formula dah. Jadi kalau nak try dulu pun pause je lah video. So, Raja menunjukkan 2 biji guli masing-masing berjisim 0.01 kg. So, 0.01 kg. Yang ini pun 0.01 kg. Guli merah bergerak dengan halaju 2.5 ms-1. Tapi guli merah sedang dalam keadaan pegun. So, bila pegun, dia adalah kosong. Kan? So, halaju selepas pelanggaran bagi guli hijau ialah 0.8. Jadi soalan dia adalah berapa halaju untuk guli merah. Jadi kita masukkan je nilai dalam rumus yang berpanjang tadi tu. So 0.01 darab dengan 2.5. Okey, tambah 0.01 darab dengan kosong. Okey, tak payah darab pun tahu dah kosong. Tapi tunjuk je lah. Okey, sama dengan 0.01 darab 0.8 dan 0.01 darab V. Sebab kita tak tahu. So kita kira lah. Okey, belah kiri tu 0.01 darab dengan 2.5. So kita dapat 0.025. Sama dengan, okey, belah kanan 0.01 kali 0.8. So kita akan dapat 0.008 tambah, okey, ni jadi 0.01 V. Okey, lepas tu ni mana boleh main tambah sebab satu ada unknown, satu tak ada kan. So kita biar yang ada unknown tu one side, 0.01 V. So ni bawa ke sana, 0.025 tolak 0.008 dapatlah 0.017. Tapi kita nak V saja sebenarnya. So bahagilah dengan 0.01, dapatlah 1.7 ms-1. So ini adalah halaju guli merah selepas pelanggaran. Okay, so ni adalah satu situasi di mana dia punya pergerakan selepas tu dua-dua ke kanan. Okay, tapi kadang-kadang soalan dia boleh tukar. So kadang-kadang soalan dia berubah sikit dalam situasi macam ni pula. Okay, kalau tengok dekat sini tadi merah tak bergerak. Sekarang ni merah bergerak tapi belah kiri. Okay, ingat momentum adalah unit vektor. So bila vektor maksudnya kita tengok dia punya arah sekali. Kita tak tengok nombor je, kita tengok arah dia sekali.
Okey. So, dekat sini kita tulis dulu ni 0.01 kg, ni 0.01 kg. Okey, merah bergerak dengan laju 2.5. Okey, yang ini bergerak dengan hal laju 0.5. Kejap sabar. Buli hijau lah yang 2.5, sorry. Okey, buli hijau bergerak dengan 2.5. Buli merah yang 0.5. So, selepas pelanggaran hijau jadi 0.8. Jadi soalan dia adalah berapa yang merah. Jadi sama juga rumus yang sama, so M1U1 tu. Jadi kita masukkan M1 0.01, U1 2.5. Sama kan macam tadi. Tambah 0.01, tapi kali ni disebabkan benda ni ke kiri. Vektor kita tengok arah kan. Jadi kalaulah kita kata, oh 2.5 ni positif je. Jadi 0.5 tu jadi negatif. Kenapa negatif? Sebab arah dia berlawanan. Bila vektor, kuantiti kita tengok arah sekali. So dalam pengiraan, arah tu kita lambangkan dengan simbol positif dan negatif. So kalau arah dia berlawanan, satu akan jadi positif, satu akan jadi negatif. So 0.01 darab negatif 0.5. Sama dengan 0.01 darab 0.8 tambah 0.01 V. Okay. So, belah kiri kita buat dulu. 0.01 kali 2.5. Kita buat satu-satu lah. 0.025. Lepas tu tolak sebab positif dengan negatif dia jadi negatif. So, tolak 0.005. Lepas tu 0.008 tambah 0.01 V. Okey, settlekan yang ni dan ini pun bawa dia akan jadi tolak lah. So 0.025 tolak 0.005 tolak 0.008. Dapatlah 0.012 sama dengan 0.01 V. So V adalah 1.2 ms negatif 1. So kalau korang perasan tak ada pun negatif kan, dia positif lah. Kenapa dia positif? Maksudnya objek ni dia bergerak ke kanan dengan hal laju 1.2 ms negatif 1. So positif kita tak tulis lah, tapi positif ni ataupun kenapa tak ada negatif? Sebab dia bergerak ke arah kanan. Okay, so dekat sini kita dah tengok dua cara soalan tanya. Okay, so sekarang ni kan kita tengok cara yang ketiga. Okey, kejap recap sekejap. Kita dah tengok dua. Satu, objek ni dia bergerak tapi yang ni tak bergerak. Lepas pelanggaran sama-sama gerak. Okey, lepas tu kita belajar arah yang berlawanan pula. Lepas tu dia gerak sama-sama. Kan? Okey, sekarang ni ini positif, ni negatif. Kan? Sebab apa? Arah yang berlawanan. Jadi kita nak tengok pula kalau contoh dia bergerak, tak kisah dia bergerak macam mana, mungkin pegun, tapi selepas pelanggaran dia bergerak bersama-sama. Maksudnya selepas pelanggaran dia melekat. Kita nak tengok kalau dia melekat selepas pelanggaran. Jadi kita tengok dekat sini. Contoh soalan. Okey. So, kalau tengok kadang-kadang kita dalam buku dia ajar cara rumus yang berbeza untuk situasi berbeza. Tapi cikgu cadangkan guna jelas satu ni supaya tak payah serabut nak fikir bila nak guna formula yang mana satu. Okey, satu ni untuk semua situasi pelanggaran. Alright, so rajah 4 menunjukkan yang ini 0.5 kg dilanggar biru punya kotak 0.3 kg. So lepas tu dia melekat. Jadi macam mana nak guna rumus ni? So cara dia adalah 0.5, objek pertama tadi kan, dia bergerak dengan 4. Tambah dengan pegun lah. Pegun 0.3 darab 0. Selepas itu, tulis je. So, kita tahu M1 still 0.5. Kan? Tapi kita tak tahu berapa laju dia sekarang. So, letak je V. Jangan letak V1, letak V sahaja. Okay, tambah dengan 0.3. Letak V juga. Kenapa V? Sebab V dan V, diorang bergerak bersama-sama. So, bila bersama-sama, laju dia sama. So, bila laju dia sama, kita boleh tambah je lah. Maksudnya, jangan letak V1, V2. V1, V2 tu nak bagi tahu ada dua kelajuan berbeza. Tapi kita tahu diorang sekarang punya kelajuan yang sama. So, V je lah. Jadi, belah kiri, kita tekan dulu kalkulator 0.5 kali dengan
4 korang akan dapat 2. So 2 sama dengan 0.8 V sebab kita tambah. Jadi berapa nilai V? 2 bahagi 0.8 korang akan dapat 2.5 ms negatif 1. Okey, jadi dua-dua tu selepas pelanggaran dia akan bergerak dengan 2.5 ms negatif 1. Okey, so last. Satu lagi situasi. Okey, sekejap. Korang tadi dah tengok satu bergerak. Yang satu lagi ni tak kisah tak dia bergerak ke bergurung ke. Tapi point dia melekat selepas dia bergerak bersama-sama. So last sekali adalah kita nak tengok mula-mula dua-dua tak bergerak. Mula-mula dua tak bergerak. Tapi selepas dia bergerak macam ni. Sudah. Macam mana pula tu? Kenapa pula dia bergerak ke situ? Okey, contoh paling senang nak tengok adalah pistol lah. Okey, so sebelum letupan, pistol tu berada di dalam gambar ni. Dalam gambar pula. Peluru tu berada di dalam pistol tu lah. Okey, so dua-dua tak bergerak lah sebelum letupan. Tapi selepas letupan, pistol, peluru tu mestilah ke depan. Tapi kalau kita tengok, okey, bukan kalau kita tengok dalam TV kan, orang tembak tu, dia punya pistol akan ke belakang. Okey, ke belakang tu nama dia adalah sentakan ataupun recoil. Okey, jadi sekarang ni macam mana nak kira? So, sama juga. Okey, sama je. Rumus dia M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. So, M1, jadi kita kena kenal pasti betul-betul siapa M1, siapa M2 kita. Contohlah, pistol ni 1.5 kg, kita nak jadikan dia sebagai M1. Peluru ni 20 gram. Okey, 20 gram tukar kepada kg, kita kena bahagi 1000. So, jadi 0.02 kg adalah M2 kita. So, 1.5 darab dengan, okey, mula-mula tak bergerak. So, sebenarnya tak bergerak, korang boleh letak kosong. Okey, sama dengan 1.5, tapi kita tak tahu berapa dia punya V. Tapi yang ni kita tahu 150. Okey, jadi sekarang ni tambahkan sini, korang dah tahu dia adalah kosong. Sebenarnya korang nak tulis kosong siap-siap pun boleh juga, tak payah nak substitute. Okey, tapi cikgu nak tunjuklah bahawa formula dia still sama. Okey, so 1.5 V tambah dengan 0.02 kali 150. So dapat 3. So bawa ke sana, negatif 1.5 sama dengan negatif 1.5 V sama dengan 3. So V adalah negatif 2. So kenapa negatif 2? Okey, kenapa negatif? Sama lah macam kita belajar tadi. So V tu dia bergerak ke belakang. So kalau soalan tanya berapa nilai, jawapan dia 2 lah. Tapi korang boleh je letak negatif 2 tu sebab negatif tu just nak menunjukkan bahawa pergerakan dia adalah ke belakang berbanding dengan laju peluru tu. So kalau korang letak peluru tadi yang negatif, mesti V ni korang akan dapat positif. Sebab arah dia orang berlawanan. Satu akan jadi positif, satu lagi akan jadi negatif. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat sini, recap balik apa jenis-jenis pelanggaran yang kita dah belajar. So, kita ada 3 jenis. So, mula-mula kita ada pelanggaran. Perlanggaran ataupun collision. Okay, ni tips ringkas tau. Kalau nak ikutkan, dia ada macam syarat yang lebih ketat untuk pelanggaran-pelanggaran ni. Tapi bayangkan sekarang paling mudah cakap, pelanggaran kita ada kenyal ataupun elastik. Okay, elastic collision lah. Ataupun kita ada tidak kenyal ataupun inelastic collision. Alright, so beza dia adalah kalau kenyal, sebelum berlanggar dia adalah 2 objek. Selepas berlanggar dia adalah 2 objek. Maksudnya dia tidak melekat bersama-sama. 2 objek tu starting dia 2 objek. Selepas pelanggaran pun dia kekal sebagai 2 objek. Jadi tak kisahlah macam contoh pergerakan ni macam ni. So selepas pun macam ni juga. So itu adalah pelanggaran kenyal. Tapi kalau tidak kenyal tu, dia jadi satu objek. Bukanlah satu, maksudnya 2 objek tu melekat. Jadi satu dan mereka bergerak bersama-sama. So ini dikatakan tidak kenyal. Okey, satu lagi kita ada letupan. So pelanggaran tu dah ada 2 lah. So yang ketiga adalah letupan ataupun explosion. So letupan ataupun explosion yang macam kita tengok dalam senampang tadi.
Okay, so dalam exam, untuk essay dia suka tanya pasal letupan ni lah. Jadi sekarang ni starting dua-dua tak bergerak. Tapi selepas pelanggaran, selepas letupan, apa yang berlaku adalah satu ke kiri, satu ke kanan. So itu adalah letupan. So letupan ni dalam exam dia suka tanya dari segi essay lah. Apa yang berlaku, kenapa bila satu ni ke kiri, satu lagi boleh ke kanan. So penjelasan untuk yang itu kita akan tengok dalam video yang seterusnya. So ini adalah prinsip kebadan momentum bahagian pertama. So nanti dalam video seterusnya kita akan tengok yang pasal essay untuk explain pasal letupan tu pula. Okey, terima kasih.